Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rabbi lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrim alaina. Allahumma hdina bihadika wa sunna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat, insyaAllah kita sambung kelas kita dan kita masuk pada bab yang baru pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Imam Al-Jalil Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang imam besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dan kita pada bab salat musafir, dan di ujung-ujung bab ini adalah dia mari dua tiga hadis tentang salat bagi orang sakit. Rasanya salat bagi orang sakit ni kita tak baca tahun ni kot, kita baca tahun depan kot. Tahun depan lah, kita tunggu tahun depan lah baca hak salat orang sakit ni. Okey, insya-Allah malam ni kita bicara bab salat musafir. Hadis yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatis salatu rak'ataini fa uqirrat salatus safari wa utimmat salatul hadari. Hadis ini masyhur dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa maksud musafir dulu? Apa maksud musafir? Musafir ni maknanya seseorang mengadakan perjalanan yang diiktibar sebagai ada padanya kesukaran, mana ditinggal tempat dia lah. 3 hari ke apa, ada di kalangan ulama kata lebih pada 3 hari dia musafir. Bahkan ada di kalangan ulama yang kata sehari semalam pun dikira musafir, sebab berdasarkan kepada satu hadis tidak halal bagi seorang perempuan yang seorang perempuan muslim, seorang perempuan muslimah bermusafir lebih daripada sehari semalam bersendirian. Seorang perempuan yang beriman dengan Allah tidak boleh dia bermusafir bersendirian seorang diri dia pada perjalanan sehari semalam. Sehari semalam tak boleh seorang perempuan muslimah dia bermusafir sehari semalam perjalanan dia tanpa ada zu mahramin laha, tanpa ada mahram dia, tanpa ada mahram dia. Jadi kita tempat kita sebut muhrim noh. Muhrim tu hak orang nak buat haji tu muhrim. Dia sebenarnya mahram. Muhrim tu bang ya hak nak buat haji tu, hak berihram tu muhrim. Nak buat apa noh? Kita pinjam bahasa orang tapi kita nak buat belagak. Kan? Mahram. Mahram. Jadi boleh ke kita muhrim? Dah boleh diterima pakai, hantam sajalah. Kan? Bila orang sebut faham tak apalah, ikut suka apalah. Itu dikatakan musafir. Secara awal lagi saya beritahu tidak ada nas yang menetapkan jarak perjalanan yang boleh diiktibar sebagai musafir. Tak ada nas. Tak ada sepotong nas pun yang menetapkan. Jadi bila tidak ada penetapan macam tu, maka kita pakai apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taqsuru minas salah.
surah An-Nisa ayat 101. Apabila kamu mengadakan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak ada ketegahan bagi kamu untuk mengqasarkan salat. Orang Johor boleh. Musafir. Baru balik dah musafir. Baru nak mengaji. Pergi musafir dulu baru balik mengaji. Salat yang pertama kali diwajibkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, salat yang pertama kali diwajibkan adalah 2 rakaat mula-mula. Mula-mula diwajibkan salat 2 rakaat. Kemudian ia ditetapkan sebagai salat safar. 2 rakaat itu lepas pada turun ayat perintah salat, maka hak 2 rakaat itu dikhususkan untuk musafir. Dikhususkan untuk musafir. Wa utimmat salatul hadari, dan disempurnakan bagi salat orang yang bermukim. Orang yang bermukim. Hadar di mana orang yang bermukim? Mana orang yang menetap. Macam kita tak pergi ke mana. Kita ni orang Bukit Cabang, kita tak pergi ke mana, maka kita sembahyang tamam. Apa maksud sembahyang tamam? Maknanya sembahyang seperti mana yang telah ditetapkan. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, dan Subuh 2 rakaat. Clear lah? Yalah. Terus. Walil Bukhari, pasal kita nak habis tahun ni, takut tak dan. Walil Bukhari, thumma hajara ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari, kemudian beliau, yakni Nabi SAW, berhijrah, maka diwajibkan 4 rakaat. Lepas pada tu mula-mula 2 rakaat ya. Lepas pada Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka difardukan 4 rakaat. Bagi sembahyang yang 4 lah. Nah kan, sembahyang Zuhur 4 rakaat, sembahyang Asar 4 rakaat, sembahyang Isya 4 rakaat. Dan salat safar yang pertama, mula-mula sekali 2 rakaat ditetapkan. Hak mula-mula tu ni, 2 rakaat tu hak mula-mula lah. Mula-mula ketika difardukan salat, maka difardukan 2 rakaat, kan? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala pewajibkan kepada Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila nisfahu aw inquth minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Itu maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan kefarduan solat, sebab solat tu yang 5 waktu tu, Nabi SAW Allah Ta'ala pewajibkan dia untuk solat malam. Solat malam itu adalah fardu, adalah wajib bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salat pada peringkat Makkiyah tu taklah begitu masyhur lagi, sebab tak apa ramai lagi orang masuk Islam. Dan pada waktu tu pun Islam dalam keadaan darurat, lari ke sana, lari ke sini, berhijrah ke sana, berhijrah ke sini, tekanan di sana, tekanan di sini, tak ada nak buat amal, kan? Lepas pada dapat keamanan di mana? Di Madinah, barulah clear elok. Sebab itulah sebutnya thumma hajara. Kemudian bila Nabi berhijrah ini ke Madinah, maka jadi 4 rakaat lah salat. Zada Ahmad illa al-maghrib fa innaha witrun nahar wa illa as-subha fa innaha tatulu fiha al-qira'ah. Yang keren. Al-Imam Ahmad menambahkan dalam riwayat dia, ada kata kecuali maghrib. Mula tadi disebut 4 rakaat, maghrib 4 rakaat ke? Tak. Riwayat Imam Ahmad dia kata tak, maghrib 3. Kecuali maghrib, kerana dia adalah witir siang, sebab tu yang 3. Witir ni mana witir? Witir ni semayang yang terakhir. Maknanya penghujung siang maghrib lah. Bila jatuh matahari, habislah siang. Ujung dia dijadikan seolah-olah witir bagi siang hari.
Kan? Kalau witir malam, kita sembahyang sebelum fajar kan? Tu witir belah malam. Jangan tinggallah sembahyang witir. Paling malas pun 1 rakaat. Sebelum masuk waktu subuh kita sembahyanglah. Kalau kita berasa macam berat ni nak sembahyang witir subuh, atau kita berasa macam tak sempat, kita jaga-jaga, biasanya air ni dah masuk waktu subuh baru air bangun. Contohnya kan. Tak rasa macam tak ada daya upaya kan. Witirlah sebelum kita tidur. Kan? Nak tidur tarik ke selimut dah tekan nak sembahyang witir lagi. Sembahyanglah witir selepas Isya. Lepas sembahyang Isya tu kita sembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat sunat lepas Isya, lepas tu sembahyanglah. Kan? Kalau berasa malas buat 3, kalau berasa rajin buat 1 rakaat. Soleh noh. Balik kita sembahyang Isya kan. Lepas Isya tu kita sembahyang witir 1 rakaat pun tak apa. Ya, 1 rakaat pun tak apa. Sebab Nabi SAW kata, "Autiru ya ahlal Quran", sembahyang witirlah wahai pemilik Quran. Kita ni lah sembahyang witir. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata, "Innallaha witrun yuhibbul witr." Allah Ta'ala itu ganjil dan suka kepada ganjil. Witir. Okey. Wa illa subha, kecuali maghrib. Maghrib tu dia jadi witir kepada siang hari, maknanya sembahyang 3 rakaat lah, tak semacam zuhur, asar dan isya. Dan subuh, kecuali subuh juga. Subuh 2 rakaat saja. Pasal apa yang subuh 2 rakaat? Kerana bacaannya dipanjangkan. Kita duk gaduh tak imam baca panjang. Padahal sunnahnya subuh tu baca panjang. Kan? Kita pun janganlah melampau sangat kan, baca panjang sampai rebah habis makmum, tak boleh lah juga kan. Kadang-kadang kita baca panjang, kadang-kadang kita pendek, macam tu lah kan. Kita tengok keadaan makmum kita. Kalau makmum kita tu duk berdehem kerak sangat belakang tu, kita pun turunlah. Sekat lah ni tak ada siapa mengurung ikut marah, tak apa kan? Tak apa kan? Alhamdulillah. Okey, clear lah. Maknanya 3 hadis yang baru lepas ni nak habaq kepada kita apa dah? Asas sembahyang 2 rakaat. Asas sembahyang 2 rakaat. Lepas pada Nabi SAW balik daripada Isra' dan Mi'raj, dan lebih jelas lagi lepas pada Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka sembahyang yang 2 itu diberi kepada orang musafir. Sembahyang yang 2 rakaat itu untuk orang musafir, qasar dia panggil. Adapun orang yang mukim, orang yang menetap di tempat dia tak pergi ke mana, maka dia diwajibkan sembahyang 4 rakaat fardu bagi dia, kecuali sembahyang maghrib dan subuh. Sembahyang maghrib 3 rakaat sebab dia witir bagi siang. Dalam hadis tadi ni, sembahyang subuh sembahyang 2 rakaat, sungguh pun 2 rakaat, tetapi bacaan padanya panjang. Bacaan padanya panjang. Sehingga kita tengok dalam ada riwayat menyebutkan bahawa Nabi SAW sembahyang subuh sampailah asal dia Nabi takbir sembahyang subuh tu gelap. Bila dia habis bagi salam, dah nampak dah bayang-bayang orang berjalan. Jam kita. Kalau baca panjang itu, tak mari dah masjid. Kan? Patut padanlah kan. Okey. Clear lah? Hadis seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi safari wa yutimmu wa yasumu wa yuftir, rawahu ad-Daraqutni wa ruwatuhu thiqat illa annahu ma'lulun, wal mahfuz an Aisyah radhiyallahu anha min fi'liha wa qalat innahu la yashuqu alayya, akhrajahu al-Baihaqi. Tapi hadis ini telah diperkatakan oleh kalangan ulama muhaddisin, bahkan ada mengatakan hadis ini tersangat lemah, tidak boleh diperdalilkan dengannya lah. Kita tengok apa isi kandungan hadis.
Dia kata Aisyah radhiyallahu anha, bahawa daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mengqasarkan salat dalam safar dan terkadang pula menyempurnakannya, tidak qasar. Tak betul lah dakwaan ini. Betul kata hadis ni daif, lemah. Terkadang berpuasa dan terkadang pula berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan dia mengatakan bahawa perawi-perawinya thiqah, mana boleh dipercayai. Akan tetapi hadis ini ada padanya illah, ada kecacatan. Ada padanya kecacatan. Kalau kita tengok dia punya perbahasan tentang hadis ini, yang dikatakan cacat nulis oleh Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri. Ni pengarang kitab Bulughul Maram ni. Dia sendiri, dia katakan hadis ini ada kecacatan padanya. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan hadis ini tidak sahih. Tak betul. No? Mana dakwaan mengatakan Nabi SAW kadang-kadang dalam musafir dia qasar, kadang-kadang dia semayang tamam. Maknanya kadang-kadang dia semayang 2 rakaat, kadang-kadang dia semayang 4 rakaat. Tak betul dakwaan itu. No? Tidak sahih. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, dia kata aku telah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata ia berdosa atas nama Rasulullah, perawi ini, no? Mendakwa bahawa Rasulullah buat macam itu, sebenarnya tak. Sebab itulah kalau kita tengok perbahasan yang panjang tentang hadis ini, dikatakan di sini bahawa di dalam kitab Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab dia Talkhis Al-Hadir, dia kata telah berselisih pendapat di kalangan ulama tentang sambungnya sanad hadis ini. Maknanya sebenarnya hadis ini di kalangan ulama banyak yang mengatakan hadisnya terputus sanad. Tak betul. Dan Imam Ibn Hajar kata mereka telah berselisih pendapat tentang perkataan Al-Imam Ad-Darqutni, kan, perawi hadis ni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, itu dia kata riwayatuhu siqah. Di kalangan ulama muhaddis ini mempertikaikannya. Pasal apa? Dia tambah lagi, Ibn Hajar kata wa qad thabata fi sahihaini khilaf dzalik. Dia kata kenapa? Karena telah sabit, telah ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim menyalahi dakwaan ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim mengatakan bahawa Nabi SAW apabila musafir dia tak semayang tamam, dia semayang qasar. Jadi menyalahilah. Boleh kita tengok perbahasan ini di dalam satu kitab Nasbur Rayah. Tengok itu. Okey, ringkaslah sebab kita bukan medan kita bicara masalah hadis yang panjang lah. Okey. Tapi itulah maknanya kalau kita nak orang kita pernah bersikap terbuka, kita kata macam inilah sebenarnya. Ada sangkut Salih ni berkata. Cuba tengok. Okey. Apa nama, kita jangan orang kata apa, mengatakan tak perlu qasar, kita semayang tamam, jangan. Maknanya kita beri kebebasan kepada orang. Siapa yang nak qasar dia qasar, siapa yang tak mau qasar terpulang kepada dia. Tapi kalau cara kita nak pegang kepada sunnah, bila kita musafir kita qasar lah. Kerana dalam Al-Quran pun Allah dengan tegas mengatakan bahawa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah. Allah Taala tak pewajibkan kepada kita. Allah kata falaysa 'alaikum junahun. Apabila kamu bermusafir mengadakan perjalanan di atas muka bumi ini, falaysa 'alaikum junahun. Allah kata tidak menjadi ketegahan bagi kamu untuk mengqasarkan solat. Sekali kita tengok lagi hadis. Allah Taala sebenarnya suka kita qasar. Sekali kita jumpa lagi. Okey, hadis yang saya baca tadi ni, yang saya kata la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira fawqa thalathati ayamin illa ma'a mahram. Yang kata
tidak boleh perempuan itu bermusafir lebih daripada 3 hari 3 malam kecuali ada mahram dia. No? Saya takut sungguh hadis ni. Ya? Perempuan kan lemah, perlu ada orang yang menjaga dia, takut nanti berlaku benda-benda yang tak sepatutnya berlaku kan. Saya bila teringat hadis ni, anak saya kalau start balik ke nerang, dia tak bagi. Nak bagi kita tak. Kita masing-masing lah, masing-masing pendirian lah. Kita takut kan. Okey, hadis seterusnya. Wa an Anasin, mana? Bukan dia. Ada okey. Hadis yang seterusnya Ibnu Umar. Kan? Ada hadis ni. Allah Taala suka kita terima rukhsah lagi. Wa an Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ada banyak riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa? Nama orang mana? Abdullah. Umar ni siapa? Umar bin Al-Khattab. Pasal apa? Pasal tak ada wa lepas pada ra. Okey, dulu tu. Boleh jawab itu dulu tu. Nah, an Umar lepas pada ra tak ada waw. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab lah. Kan? Kalau lepas pada ra tu ada waw, mana lain pada Umar bin Al-Khattab, sama ada Amr bin Al-As ke orang lain lagi. Ya. Dan bila sebut Ibnu Umar tu mana ada Abdullah. Bila disebut Ibnu Mas'ud tu nama ada Abdullah. Bila disebut Ibnu Abbas mana ada Abdullah lah juga. Dari Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai jika keringanannya dilakukan. Nampak tak? Allah kata, aku bagi keringanan kepada kamu. Kalau kamu musafir, kamu semayanglah qasar. Kalau kita buat, Allah suka. Apa nak kita nak buat? Orang habis lengok orang ni qasar tak? Mujak ni tekuk gelak tak buat. Okey lah tu. Betul lah tu. Asabta sunnah. Kamu telah menyamai sunnah. Sebagaimana Allah suka orang yang menerima rukhsah, kelonggaran yang diberi, sebagaimana dia murka jika maksiat dilakukan. Oi, sampai tu. Macam mana Allah tak berkenan orang buat maksiat ke dia, sebaliknya Allah sangat berkenan kalau orang terima kelonggaran yang beri. Betul ada satu ketika tuan-tuan muslimin dan muslimat, Nabi SAW dalam musafir tiba-tiba bunyi riuh waktu asar. Lepas asar dah, lepas mayang asar dah, bunyi riuh. Nabi tanya apa? Pasal apa ni? Riuh apa? Pensan. Ada orang pensan. Nabi kata apa siapa? Minas siyam. Dia puasa. Waktu tu Nabi duduk tahun-tahun. Nabi minta ayak. Nak buka puasa dekat dah lepas asar. Nabi minta ayak. Dia pun tengah puasa. Gok. Nabi kata apa? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah jadi kebajikan puasa ketika musafir. Tak jadi kebajikan, buka. Buka. Kalau cara kita puasa tak apa, lepas tu rasa aku ni kalau aku buka ni silap-silap aku tak boleh ganti. Lepas ni aku duduk tengok dia duduk makan cakota, aku terliak pula, kata aku tak mau. Tak apa, terus kan. Dan tidak mudarat pada kita. Tak ada masalah lah. Kan? Senang ke tu nak ganti pula tu. Orang lain semua boleh hirup sud depan kita, cerut kawan-kawan pula senang je. Ni sekeleng. Kan? Dia bacuh kopi sana tu. Nah, dia buh air ketul depan kita. Allah. Jam. Kan? Puasa 6 tu pun orang bagi tempoh sebulan tu pun kadang-kadang berpawah.
Kan? Nak puasa yang 3 aku cadang anak mula, perlu mari sebiar kita. Jahanam. Kan? Esok pula. Kan? Kawan hajak pula. Jahanam. Kan? Lama-lama tinggal tengok 27 Syawal dah, tinggal 3 hari kita dak dah. 3 hari mana pakai kita kena puasa 6. Kalau puasa pun 3 ya boleh, dak langsung. Dalam sebuah riwayat disebutkan sebagaimana dia menyukai perkara yang wajib dilakukan. Macam mana Allah Ta'ala suka orang terima kelonggaran ya, macam mana Allah Ta'ala suka orang melakukan kewajipannya. Okey, apa maksud hadis ini nak abang kita betapa lebih utamanya seseorang itu qasar salat di dalam musafir. Lebih utama lagi. Allah suka. Kita reda. Allah bagi kita kan. Kita pun suka. Jem. Kita pun suka. Yang tak suka apa dah? Yang tak suka nak ganti puasa. Nak ganti puasa tu. Ya Allah. Dia beza. Qasar dengan jamak beza. Qasar hanya boleh dilakukan ketika musafir. Jamak ni musafir pun boleh, tak musafir pun boleh. Itu kita nak kena faham. Faham elok lah. Dan bukan semata-mata kalau cara hujan ya. Hak yang kita duduk dengar. Hujan kita boleh jamak solat kan. Bahkan disyariatkan muazzin itu disyariatkan dia apabila hujan turun lebat, disyariatkan kepada muazzin itu tak sebut hayya 'alas salah. Muazzin kalau hujan turun dia tidak digalakkan sebut apa dah? Hayya 'alas salah. Dia sebut apa? Sallu fi rihalikum. Dalam riwayat lain kata sallu fi buyutikum. Hampa sembahyanglah di rumah hampa je nak mari. Kan? Sampai tahu tu. Akan kita pun kalau cara kita mari mayam maghrib, kan? Dalam keadaan hujan kita mari mayam maghrib di masjid, maka lebih bagus kita lepas pada mayam maghrib kita terus mayang insya. Lepas tu kita pakat balik tidak. Insya dah mayang dah. Tidak lah. Kan? Tapi kita nak buat itulah masalah. Dia kedak ni Jati kedak insya kita ni terpakai kedak ni. Tak jadi apa dah sahih dah. Ada dalil kan? Dah jamak. Maya pun. Kalau maya maghrib tunggu tu, lepas tu Aisyah tak jamak lah tu. Jamak ni himpun. Kan? Ataupun kita tangguhkan maghrib ke dalam Isya tu jamak takhir kan. Kalau saya duk belek-belek tengok tak ada. Dah niat semayang kena. Niat nak jamak tu tak perlu. Kita semayang ya. Yang duk jadi orang banyak orang tak buat kes tu. Sahaja aku semayang dikosarkan, dijamakkan, dihimpunkan tu aku letih dia kata. Kes tu yang dia tak mau buat tu. Dia duk tengok niat tu semuka dia dah. Panjang dia tu dia semuka. Tambah kalau tulis hak front 25. Penuh satu muka surat. Kan? Sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat dihimpunkan bersamanya asar. Tu dia. Tak perlu lah. Kita sebenarnya simple ya, kita nak semayang maghrib, kita semayang maghrib macam biasa. Cuma penamaan tu. Dinamakan solat itu jamak, dinamakan solat itu qasar. Dan tak perlulah dia masalah dia pasal kita nak kenal lafaz tu, lafaz pula Arab, usolli tak mari. Usolli tak nampak dia kata. Ada orang duk litah depan pula. Tak ada. Tak ada. Dia Allahu Akbar selesai. Niat dia mana? Hati aku. Allah Ta'ala tahu tu. Allahu Akbar. Pasal apa kita buat jadi payah kan? Benda tu mudah ya. Okey. Boleh tak?
Jadi maknanya kita faham pada hadis benar, kalau kita musafir lebih baik kita qasar. Bila kita musafir lebih baik kita qasar. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyar aw farasikha shalla rak'atain, rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat apabila keluar jarak 3 mil atau 3 farsakh. Ada khilaf di kalangan ulama tentang 3 mil ni. Dan di sini hadis ini dia sebut atau ni masalah perawi lah, dia tak pasti sama ada Anas ini menyebut 3 mil ataupun 3 farsakh. Kita tengok apa maksud 3 mil. Dan yang sebenarnya pun tidak ada nas tentang jarak ni. Yang disebut jarak di sini ni hanya semata-mata nak abang kata Nabi dia musafir tahu tu je. Ada dalil yang kuat di sana yang mengatakan ada di kalangan para sahabat yang qasar solat tidak sampai kepada dua marhalah. Contohnya di zaman Abu Bakar sendiri, Uthman sendiri, depa semayang di Mina 2 rakaat, dan ahli Mekah ada di situ sekali. Penduduk Mekah ada sekali semayang di situ dengan mereka, dan mereka bersemayang 2 rakaat. Padahal di antara Mekah ke Mina tu bukan jauh mana apa, orang jalan kaki ya. Kan? Tak jauh mana pun, ikut terowong tu. Kan? Ikut terowong tu tak jauh mana pun. Dan dia tak suruh pun orang semayang tamam. Kecuali Rasulullah SAW apabila semayang di Mekah. Bila Rasulullah semayang di Mekah, selepas pada 2 rakaat dia bagi salam, dia kata, atimmu ya ahla Makkah inna qaumun musafirun. Hai penduduk Mekah, sempurnakanlah salat kamu, kerana kami adalah orang musafir. Mana kami semayang 2, hampa kena semayang 4 lah. Pasal kami musafir, hampa tempat hampa. Hak tu ada. Adapun ketika dia semayang di Madinah, dia pun tak suruh orang sempurnakan pun. Ala kulli hal, bukanlah satu benda yang kita nak mewajibkan, nak memestikan orang. Tak perlu. Tak ada. Kenapa? Kerana kita tengok di dalam perbahasan ulama pun dia begitu keadaannya. Walaupun di sana ada penetapan 2 marhalah lebih daripada 80 km. 80 km. Nah kan? 80 km mana ni? Sungai Petani. Sungai Petani no? Walaupun ada penetapan macam tu, tapi penetapan itu hanya berdasarkan kepada ijtihad saja. Dan mereka pun tidak ada hujah yang kuat. Tidak ada hujah yang kuat. Mereka lebih kepada apa dah? Kepada uruf. Kalau hang berasa kata hang musafir, qasarlah hang. Kalau hang berasa macam tak musafir tahun ni, tak payahlah qasar. Macam tu ya. Dan kita bergedang-gedang kita pi sampai Kuala Lumpur pun, kalau orang semayang di situ tamam, kita semayang tamam. Kalau hak jenis kita suka semayang jamaah kan, semayang berjamaah kan, kita semayang di masjid. Orang semayang 4 tu kan, kita berhenti doa, aku sampai dah masa aku, kita bagi salam. Sia-sia lah jamaah kita. Faham tak ya? Kita masuk dalam masjid semayang, orang semayang Isya, tentu dia pas semayang 4 rakaat kan. Kita aku musafir, dia baca tahiyat awal, dia lompat bakit, kita Assalamualaikum. Pasal apa? Pasal kita musafir. Boleh ke kalau tu? Tak boleh. Tak perlu. Kita semayanglah 4. Kan? Pasal apa? Kita nak jamaah. Kalau kita nak semayang qasar, kita semayanglah seorang-seorang, ataupun jadi semayang dengan geng musafir. Ataupun kita pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam, aku musafir ni, bagi aku jadi imam. Boleh kalau untuk hak kita mengaji dulu ni, tak boleh. Kecuali kalau kita jadi imam, orang suruh kita jadi imam, kan? Macam RNR kan. RNR kita semayang, kita jadi imam. Ada mungkin orang yang kerja di situ, dia orang situ kan. Dia nak semayang kita, dia kata sila, nampak macam kan.
macam syekh ni kita ni apa nama kan. Dia tolak kita naik, kita sembahyang lah. Kita jadi imam. Okey, kita sembahyang lah 2 rakaat. Dia mungkin dia sambung lah. Baik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan. Tapi kalau cara kita join dengan dia pekerja di situ dan dia orang di situ, kalau dia sembahyang 4, kita tak boleh tarik handbrake lah. Kena ikut lah. Hang ikut apa dia dah. Nak kali tu hang mana aku tahu hang duduk sini. Jam. Nak sembahyang lah. Tak rugi pun, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Kalau kita tengok perbahasan Al-Imam Al-Thawri di sini kita sebut berkata, aku mendengar Jabalah bin Suhaim. Jabalah mendengar Ibnu Umar. Tadi hadis pun Ibnu Umar juga. Berkata, seandainya aku pergi sejauh 1 mil, maka aku akan mengqasar salat. Yang tadi hadis dia berapa? 3 mil. Ini Ibnu Umar. Ulama besar ni, kalangan sahabat ni. Bukan dia, mil batu. Kilometer tu km. Mil ni batu. Mil. Habis boleh kat bawah. Maka aku akan mengqasarkan salat ni, kata apa ya? Ibnu Umar. Maknanya dalam hadis Nabi kata apa? 3 mil. Tapi sahabat Ibnu Umar ni kata apa? 1 mil pun aku akan qasar, dia kata. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam dan mensahihkan riwayat ini. Itu alim hadis ni. Bahkan dia dikata Ibnu Hajar ni disebut Al-Hafiz, mana orang yang menghafal lebih pada 10,000 hadis. Ustaz suruh menghafal hadis Jibril tu pun duk makak lagi. Kan? Kata Syekh Albani menegaskan bahawa asal dari Ibnu Umar ni lebih dekat kepada sunnah. Mana? 1 mil tu lebih dekat kepada sunnah, dia kata. Berdasarkan penjelasan sebelum penyebutan 2 hadis yang lalu. Okey. Cuba kita baca lagi hadis ini. Tuan-tuan, ada orang dia bimbang bila kita cerita habis benda-benda ni, dia bimbang takut orang pening. Tak pening. Tuan-tuan buatlah lagu mana pun tak ada masalah. Tuan-tuan berasa nak pakai. Bahkan kalau kita tengok di sini, Majlis Fatwa telah mengeluarkan kali yang ke-42 tahun 2019 masalah jarak solat qasar ni. Ada 2 versi dia sebut, dia kata sini. Berdasarkan kepada jarak, iaitu lebih 80 km ada. Dia dua versi. Satu versinya dia kata boleh kita tetapkan jarak, iaitu 80 km. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Tidak ada hadis yang sahih menetapkan jarak itu. Ini ijtihad dia. Sehingga begitu dia kata tidak ada hadis pun bagi mereka yang tetap, tak ada. Namun terdapat riwayat daripada Ibnu Abbas yang mengambil kira jarak antara Mekah dengan Taif dan Mekah dengan Jeddah 80 km. Mekah dengan Taif, Mekah dengan Jeddah 80. Yang kedua, versi yang kedua dia kata berdasarkan kepada uruf. Uruf ni pada kebiasaannya, boleh kira musafir lah ni. Uruf, kebiasaannya. Yang mengambil kira sesuatu jarak perjalanan sebagai musafir. Mana kalau orang tu dia berjalan daripada sini pi ke tempat satu tempat tu, boleh dikira musafir lah. Kalau tak sampai tempat tu tak kira musafir lah. Mana atas uruf, atas kebiasaan orang. Uruf ini mengambil kira kedudukan persiapan kesukaran yang berlaku dalam musafir tersebut. Pendapat ini tidak menghadkan jarak tertentu. Dia tak tetapkan jarak juga. Tak ada jarak juga. Sebab apa? Sebab memang tidak ada nas yang tetap, yang sabit, yang menetapkan jarak. Cuma ijtihad supaya orang tak bermain-main dengan hukum saja. Kan? Kerana dia macam ni pi berseri pun mayang 2 rakaat. Aku bagi ku berseri ni jauh dah, dia kata. Langkah lok tu. Langkah lok apa? Tasuh.
Jauh ni kata dia apa? Qasar. Kita kata, you dekat tu nampak aku bagi aku musafir dah ni. Pejam mata rapat dia pun. Tak boleh lah. Orang mamin. Tak boleh lah juga kan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Qudamah, Al-Maqdisi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Shawkani, Muhammad Shalih bin Utsaimin, Al-Syekh Albani, Al-Qaradawi dan lain-lain menyokong pendapat ini. Mereka mengatakan bahawa tidak ada penetapan jarak pada perkiraan qasar. Cuma dia berkata uruf. Maknanya kalau seseorang itu merasakan itu dikira musafir, maka dibolehkan dia untuk qasar salat. Sebab itu dia kata, jika seseorang berkeyakinan yang uruf perjalanan itu suatu permusafiran walaupun kurang daripada jarak 80 km, perjalanan tersebut dikira musafir walaupun kurang. Dia kata kalau nak pilot start pun kan, kalau pilot start pun dia rasa macam jauh lah ni, dia kira musafir lah ni kan, maka dia qasar, tak ada masalah. Namun jika sukar untuk menentukan kelayakan perjalanan untuk dianggap sebagai musafir, dia boleh berpegang kepada pendapat yang pertama tadi, yang jumhur. Dia rasa aku ni tak erti Melayu, tak pandai. Okey, dia ambil jarak. Dia kira tengok, kan kereta lah ni ada meter kan, dia kira tengok daripada rumah dia tu ni, dia bertolak tadi ni 80 km. Boleh dah lah, senang ya. Ada orang dia pergi ke Langkawi, dia tak qasar. Ada orang qasar. Langkawi jawab tahu nak ini. Dekat ya, tulis tu ya. Tapi ada orang qasar. Nisbah pada dia musafir. Duduk tunggu bot kan. Nak marilah kot nunggu ni apa semua. Itulah. Ada orang dia kata tak. Para ulama bersepakat jika seseorang syak sama ada musafirnya itu layak atau tidak untuk dinamakan sebagai musafir, ia perlu merujuk kepada asal kewajipan solat, iaitu perlu ditunaikan secara tamam dan tidak boleh menunaikan secara qasar. Kalau dia ragu-ragu lah, kalau dia ragu bahasa macam tak boleh ni, okey, bayang tamam, tak ada masalah kan. Jo kita pi sampai Johor Menahala tu tak yakin lagi, kita hang kena mengaji lain 80 tu pun lepas dah kan. Kalau kita kata di sini Sungai Petani lepas dah 80 noh. Boleh dah tu. Okey. Hak ni fatwa tahun 2019 barulah. Dan kalau kita tengok di dalam perbahasan ni ensiklopedia, dia kata tidak ada batasan jarak perjalanan untuk mengqasarkan salat. Dalam hal ini kita wajib merujuk kepada makna safar yang ditetapkan secara bahasa dan uruf. Uruf juga. Balik kata diiktibar sebagai musafir atau tidak perjalanan kita ni. Kalau rasa macam musafir, okey, qasar lah. Sebab apa? Rujuk balik kepada ayat 101 dalam surah An-Nisa tadi ni. Wa idza darabtum fil ardi, kata apabila kamu mengadakan perjalanan di atas muka bumi, falaisa alaikum junah an taqsuru minas salat, maka tidak ada larangan bagi kamu untuk qasar salat. Rujuk pada situlah. Adapun nas-nas yang diriwayatkan tentang safar atau baik safar dalam jarak yang panjang atau safar dalam jarak pendek, ini semua merupakan contoh bagi safar tu. Macam disebut tadi Nabi SAW bila musafir tiga mil ataupun 2 farsakh tadi ni, kan? 2 farsakh dari ni, maka Nabi SAW akan qasar. Itu tu nak abang kata contoh permusafiran Nabi. Contohnya. Dan bukanlah satu pembatasan. Jadi qasar salat yang dilakukan Nabi SAW tidaklah menafikan bolehnya mengqasar salat pada perjalanan yang lebih dekat daripada tu. Sebab tu kita tengok tadi ni dalam hadis yang dibawa oleh Anas tadi ni disebut 3 mil, tapi hadis Ibnu Umar tadi berapa? 1 mil. Nampak tak? Jadi tak perlu lagi kita duduk keli sampai tak mau makan cakotiau sekali kan, pelik kan? Tak ada masalah ya. 1 mil lagi dekat. Ya. Kodiang. Ya. Kodiang. Bayar dia senang. Kodiang. Kan.
Okey, hadis seterusnya. Ustaz, boleh kita jamak dan qasar kalau kita bermusafir Singapura ke Johor sekitar 30 jam perjalanan pencerahan. Tak apa kot, tadi dia tanya tu sebelum ni lagi. Tak ni dia faham ke? Sebelum kita bahas. Okey. Puan Safiah, kalau ni kalau boleh PM saya lagi. Nanti tengok. 30 PM. Singapura ke Johor. Kita habaq tadi pada Bukit Cabang ke Langkawi. Kan? Lebih kurang ke tu. Kan? Lepas itu dalam perbahasan tadi disebut apa, masyaqqah, kepayahan, kesukaran, masa, tempoh, semua disebut itu. Kan? Ada orang duk sembang enggak? Kan? Geng-geng jemaah haji ni duk sembang dah. Kita ni tak qasar, tak apa dah. Sebab apa? Sebab kita ni senang lah ni. Dia kata. Okey, alhamdulillah faham. Okey. Maknanya dia kata apa? Sebab dia kata kita naik atas kapal terbang tersat ya sampai. Dia bukan isu masyaqqah atau tak. Dia tak ada, bukan isu masyaqqah tak, bukan dia. Cuma Allah Taala sebut secara umum di situ bila kamu mengadakan perjalanan. Musafir lah. Amboi, tak ada nak habis juga hadis ni. Dia dua benda. Satu benda jarak, jadi khilaf. Satu benda lagi lama, tempoh pun ada khilaf juga. Jadi tak habis lagi lah kita. Ini masa tak habis kan. Tapi tahun ni rasa tak dana. Tahun depan lah pula kita sambung insya-Allah. Moga-moga Allah Taala beri kemudahan kepada kita agar kita dapat memahami agama seperti mana yang sebenarnya, agar segala amalan yang kita buat menepati kehendak syarak dan menyempurnai dua syarat amal soleh, iaitu pada ikhlas dan ittiba'. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 29 .